Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda dan selamat datang ke channel Jejak Alam Misteri bersama saya Ustaz Ali. Ini saya sedang senaman tadi. Nak kuatkan otot. Maklumlah kita masih lagi PKP. Okey, pada video kali ini saya nak ajak anda semua untuk meninjau tentang jenis-jenis hantu ataupun jin yang digunakan di dalam dunia ilmu sihir yang jarang-jarang kedengaran. Apakah jenis jin-jin atau hantu-hantu tersebut? Jom. Okey, sebelum tu suka untuk saya jelaskan kepada anda semua. Apabila disebutkan tentang hantu, jin ataupun khadam, mereka ini di dalam kelompok yang sama saja, iaitu makhluk halus. Makhluk yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar, tetapi sebaliknya kita dapat lihat dalam situasi dan keadaan-keadaan tertentu apabila mereka menjelma ke alam atau dunia yang nyata ini. Sudah biasa kita dengar beberapa jenis hantu ataupun beberapa jenis jin ataupun beberapa jenis gangguan di kalangan masyarakat kita, seperti hantu raya, langsuir, toyol dan sebagainya. Tapi saya jamin anda tentu belum tahu tentang beberapa jenis ilmu sihir ataupun jenis ilmu-ilmu jin, nama-nama hantu yang mungkin anda belum tahu sebelum ini. Pertama, si Memet. Apa itu si Memet? Si Memet terkenal sebagai satu bangsa jin yang popular digunakan oleh dukun-dukun Jawa untuk membantu pedagang-pedagang gerai-gerai atau kedai-kedai makan, atau di sana disebut sebagai rumah-rumah makan. Si Memet membantu pedagang atau penjual-penjual makanan dengan cara meramaikan, menarik perhatian orang yang lalu lalang di sesuatu tempat atau jalanan untuk ke kedai tuan empunya si Memet tersebut. Biasanya si Memet ini berupa kadam budak kecil, ataupun si Memet ini biasanya berupa jin kecil seperti toyol juga, namun ada sedikit perbezaan, iaitu kalau jika toyol tubuhnya berwarna hijau, tapi kalau si Memet tubuhnya berwarna hitam dan dia mempunyai satu jambul di atas kepalanya, mungkin macam Upin Ipin kot. Apabila seorang penjual atau pedagang rumah makan atau penjual makanan mahu mendapatkan khidmat si Memet ini, dia akan bertemu dengan dukun Jawa dan dukun tersebut akan memberikan dia sebilah keris pendek, lebih kurang mungkin sebesar jari kelingking saja. Jadi keris tersebut telah diasapkan dengan kemenyan hantu dan telah dibacakan ataupun diserapahkan oleh dukun tersebut untuk disimpan. Namanya jin si Memet, dan si Memet ini sangat setia kepada tuannya. Dikatakan banyak sekali rumah-rumah makan di Indonesia dan termasuk juga Malaysia ini kebanyakannya dibuka oleh pendatang-pendatang daripada sana memakai kadam si Memet ini. Dan biasanya keris kecil sebesar jari kelingking ini ada disimpan di tempat penyimpanan wang di kedai makan tersebut. Diceritakan kepada saya, pernah satu hari seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi telah makan di sebuah kedai yang ada si Memet. Si Memet tersebut kelihatan duduk di atas para tempat simpan lauk pauk. Para yang di bawahnya itu ada lauk pauk dan kelihatan bergayut kakinya ke bawah. Apabila dia nampak saja orang yang berilmu tinggi tersebut, si Memet tersebut terus lari berselindung di sebalik tuannya. Dan tuannya itu sedar bahawa ada seseorang yang berilmu telah mengesan si Memet kepunyaannya. Lalu dia tidak membenarkan orang tersebut masuk ke kedai makannya. Apakah efek kalau kita makan di kedai yang mempunyai jin si Memet ini? Sebenarnya tidak ada. Sejauh ini saya tidak pernah tahu tentang apakah kesan-kesan negatif. Cumanya secara umum, apabila sesebuah kedai tersebut memakai jin untuk melariskan jualannya, makanya makanan yang dimakan oleh orang-orang yang datang ke kedai tersebut ada kalanya tidak serasi dengan badannya. Kesannya pelanggan tersebut mungkin akan pulang dengan membawa sakit perut, atau pulang ke rumah dan mereka akan sakit perut dan cerit-berit, dan mungkin apa yang kita selalu dengar iaitu keracunan makanan. Hakikatnya mereka telah terkena barang-barang kotor yang mungkin datang daripada jin-jin pelaris yang diletakkan di kedai-kedai atau di rumah makan tersebut. Yang kedua, awang kenet. Tentu anda pernah dengar tentang awang kenet, bukan? Awang kenet ni banyak diceritakan sebagai satu bentuk cerita legenda masyarakat-masyarakat setempat.
yang dikatakan bertubuh kecil dan tinggal di kawasan-kawasan pedalaman, di desa-desa atau di kampung-kampung. Namun demikian, terdapat juga satu pengalaman masyarakat yang pernah bertemu dengan awan kenik dalam bentuk yang menakutkan, dan salah seorangnya adalah saya sendiri. Saya teringat masa tu saya masih lagi kanak-kanak dan saya tinggal di kawasan yang ada semak belukar, yang ada hutan, yang ada tali air dan sebagainya. Pernah satu ketika saya pernah berjalan-jalan di satu tempat yang dipenuhi dengan rumput ataupun padang rumput, dan tempat itu terdapat rumah-rumah yang tidak disiapkan, maksudnya terbengkalai. Rumah terbengkalai tersebut telah dinaiki oleh tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Nak dijadikan ceritanya, pada satu petang saya bersendirian pergi ke padang tersebut kerana mahu mencari burung, dan sewaktu saya di sana, saya melihat tidak jauh daripada tempat saya berdiri terdapat beberapa orang awang kenet yang nak dikatakan lucu pun ada, seram pun ada. Sebab tubuhnya pendek, pakaiannya juga pelik, kulitnya juga tak seperti mana kulit manusia. Seingat saya, kulitnya itu seperti bersisik dan kehijau-hijauan. Susuk tubuhnya itu seperti manusia, dan dia memakai topi yang kecil yang menunjuk ke atas, dan wajahnya itu seperti wajah orang tua. Anda dapat bayangkan bagaimana. Jadi, bila saya menyedari tentang keberadaan mereka di situ, saya cuba menghampiri kerana saya seperti tidak percaya. Selalunya kita dengar awang kenik ni cerita orang-orang tua, tapi kali ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan apabila saya mendekati mereka, mereka seolah-olah dapat menghindari saya menghampiri mereka, sehingga ternaik-naik hidung mereka seperti mencium bau badan saya. Dan apabila mereka melihat saja saya, mereka terus menyelinap berlari masuk ke dalam semak belukar. Dan ada di antara mereka tersebut masuk ke dalam tanah, yang bila saya pergi dekat kawasan tersebut dengan hati kering, maklumlah masa tu kanak-kanak, saya melihat ada lubang-lubang pada permukaan tanah tersebut yang saya kirakan mereka masuk melalui lubang tersebut. Pelik bukan? Yang ketiga, bajang. Anda pernah dengar perkataan bajang? Tentu anda generasi yang terkini tidak pernah mendengar bajang. Bajang adalah han belaat yang dipuja, yang berasal daripada bayi yang mati di dalam kandungan. Mayat bayi tersebut diambil dan direndam di dalam cuka, lalu dipuja, sehinggalah pada satu ketika timbul asap seperti asap yang bergumpalan, lalu wujudlah sekujur makhluk seperti bayi. Cumanya dalam bentuk yang menyeramkan. Giginya tajam, matanya merah, dan susuk tubuhnya itu walaupun kecil tetapi nampak tegak, dan jari-jarinya itu juga mempunyai kuku yang agak panjang. Seram kan? Jadi bajang ini biasanya diperintah oleh tuannya untuk mengganggu sesiapa saja yang dikehendakinya. Kesan gangguan bajang tersebut boleh menyebabkan satu keluarga boleh mengalami kerasukan, satu keluarga boleh menyebabkan sakit-sakit yang tidak diketahui sebabnya, dan satu keluarga juga boleh meninggal dunia dalam keadaan yang sangat sadis dan misteri. Keempat, hantu awang bocil. Oh, sebelum tu jangan tersilap, saya tidak sebut bocil, Allah yarham bocil yang telah meninggal dunia tersebut, tetapi awang bocil. Awang bocil adalah satu hantu yang mungkin telah pupus, yang pernah wujud di kalangan masyarakat Melayu Kelantan pada satu ketika dulu. Awang bocil ini dikatakan hantu yang bertubuh pendek, berperut buncit, berkepala botak, dan di tangannya terdapat pinggan dan mangkuk. Dia katakan awang bocil ini akan berjalan di jalan-jalan kecil antara rumah-rumah penduduk kampung, dan apabila dia mahu mengganggu manusia, dia akan membaling pinggan dan mangkuk yang di tangannya itu ke rumah orang tersebut. Kesannya orang yang dalam rumah tersebut akan terkejut kerana dinding rumahnya dilanggar ataupun dibaling dengan pinggan dan periuk belanga. Ada juga dikatakan awang bocil ini meletakkan belanga itu di kepalanya, di tangannya pinggan dan mangkuk. Jadi kalau misteri ketukan itu sangat biasa. Kalau dulu, kalau ketukan di pintu seperti mana heboh beberapa bulan yang lalu, itu mungkin agak biasa. Tapi awang bocil ini gangguannya itu agak pelik, dan kalau kita boleh bertanya dengan hantu tersebut, kenapa dia nak baling pinggan mangkuk dan periuk belanga ke rumah orang selain bertujuan dia mengganggu, dan daripada manakah dia dapatkan pinggan mangkuk periuk belanga tersebut? Adakah dia curi ataupun yang dia punya? Anda fikir macam mana? Yang kelima, pelesit. Okey, anda tentu tahu tentang pelesit, tapi secara umumnya kita tahu tanda pelesit masuk ke rumah kita adalah belalang. Namun demikian, tanda-tanda rumah kita dimasuki pelesit hadirnya belalang yang bermuncung panjang. Tapi tahukah anda, pelesit sebenarnya kalau diikutkan adalah berasal daripada pemujaan ilmu hitam. Untuk
Untuk mendapatkan pelesik, seseorang ahli sihir akan mencari ataupun akan memasang telinga untuk mendapat tahu adakah terdapat di dalam kampung atau desanya kanak-kanak sulung yang meninggal dunia. Dan dia akan pastikan kanak-kanak sulung tersebut ibu bapanya juga adalah anak-anak sulung. Jadi ayahnya anak sulung, ibunya anak sulung. Lalu mereka mendapat anak, dan anak tersebut sebelum mencapai usia remaja atau dewasa telah meninggal dunia. Jadi anak sulung tersebut yang telah dikebumikan akan dikorek oleh tukang sihir tersebut, lalu dipuja dengan cara-cara tertentu untuk dijadikan sebagai pelesik. Dia berbentuk seperti kanak-kanak lelaki yang berwajah menakutkan, yang akan sentiasa mematuhi perintah tuannya untuk melakukan kekacauan pada orang-orang sekeliling dia. Tentu anda tidak tahu kan bahawa pelesik ini datang daripada mana? Itulah ceritanya. Okey, anda pernah dengar tentang nama-nama hantu ataupun jin yang mungkin kita jarang dengar namanya, tetapi dia pernah wujud di dalam masyarakat tradisional kita pada suatu ketika dulu. Anda mungkin boleh bertanya dengan ibu atau ayah anda atau datuk atau nenek anda. Mungkinkah mereka pernah mendengar nama-nama hantu yang pernah saya sebutkan ini? Mungkin anda mempunyai pengalaman. Sila komen dan subscribe channel Jejak Alam Misteri. Terima kasih. Bersihkan hati, sayangi diri dan pandanglah dengan mata hati.